Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar 4 Melati? Baik, hari ini sesi pembelajaran kita yang pertama bagi tahun 2021. Kelas kita setiap hari Rabu pukul 9 hingga 10 pagi. Apa kita nak belajar hari ini? Sebelum cikgu masuk pada tajuk pada hari ini, cikgu hendak tunjukkan kepada pelajar isi kandungan dalam buku teks KSSM Bahasa Melayu. Dalam buku teks KSSM Bahasa Melayu ada 16 tema yang pelajar akan belajar pada tahun ini. Tema pertama ialah merealisasikan impian. Baik, merealisasikan impian dan ada tajuk-tajuk kecil di bawah. Kitalah juara, menawan samudra, jutawan sukan, lautan api ku renangi, tangan yang mengguncang dunia, menyusuri pulau inspirasi. Impian lah, impian. Tema 2, insan terdidik negara sejahtera. Yang ketiga, memetik bintang. Tema 4, menjulang harapan di bumi bertuah. Tema 5, memacu produktiviti. Kalau pelajar-pelajar boleh download buku digital, bolehlah download buku digital. Kalau tak, boleh tengok daripada YouTube, Google dan sebagainya. Tema 6, dunia pelancongan. Tema 7, demi kedamaian. 8, dalam lipatan kenangan. 9, sayangi Malaysiaku. 10, bahasa bugar, sastra kekar. Tema 11, ekonomi dinamik, negara berwibawa. Seterusnya, tema 12, asli dan kontemporari. Tema 13, segalanya bermula di sini. Tema 14, sihat dan bersih pilihanku. 15, angin perubahan membadai. Tema 16, dipimpin untuk memimpin. Jadi ada 16 tema yang pelajar akan ikuti dalam pembelajaran kita lah melalui buku teks. Hari ini cikgu tumpukan kepada kemahiran menulis. Kemahiran menulis amat penting lah selain daripada kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan 3.1, menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, rangkai kata, ungkapan dan ayat. Manakala standard pembelajaran 3.1.1, menulis untuk membina ayat dengan membezakan makna kata, istilah, maksud rangkai kata dan ungkapan dengan betul mengikut konteks. Konteks ni keadaan lah. Seterusnya, objektif pelajaran pada hari ini. Objektif ialah yang pertama, pelajar dapat memahami petikan laras sukan dengan baik. Kita ambil tema 1 tu. Pelajar juga dapat menganalisis maklumat dalam bahan yang diberi. Seterusnya, kriteria kejayaan. Pelajar akan berjaya ataupun objektif pelajaran hari ini secara spesifik, secara lebih terperinci. Yang pertama, cikgu mahu pelajar dapat menyenaraikan 4 hingga 7 kata, istilah, rangkai kata dan ungkapan. Dan yang kedua, pelajar dapat membina satu ayat bagi setiap kata, istilah, rangkai kata dan ungkapan berdasarkan makna yang tepat. Baik, jadi pelajar kena beri perhatianlah dalam video pelajaran pada hari ini.
supaya dapat mencapai kriteria kejayaan yang ditetapkan. Okey, seterusnya. Sebelum belajar melihat petikan ataupun membaca bahan yang akan diberi berdasarkan teks, cikgu mahu belajar faham kata itu apa. Jadi pelajar boleh nampak nanti dalam petikan untuk belajar menyenaraikan kata. Baik, kata ialah satu perkataan ataupun kita panggil kata tunggal. Okey. Maksud rangkai kata pula lebih daripada satu lah. Maksudnya dua perkataan ataupun lebih rangkai kata. Contohnya kalau kata, kalau kata tadi contoh kata ialah bas, papan, tapi kalau contoh untuk rangkai kata bas sekolah, contoh rangkai kata bas sekolah, papan tulis, alat tulis, lebih daripada satu perkataan kita panggil rangkai kata ataupun frasa. Baik, istilah pula apa? Istilah, nanti kamu kena cari dalam petikan, jadi istilah kena tahu maksud istilah. Istilah ialah perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Istilah ni khusus kepada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya istilah sains. Kalau dalam sains kita ada mikroorganisma lah, kan? Istilah-istilah sains. Kalau agama kita ada akidah, itu istilah. Kalau sukan kita ada istilah sukan. Balapan, gawang gol, ke gawang lawan, maksudnya ke pintu gol lawan lah. Itu maksud istilah. Dan yang terakhir ialah pelajar perlu mengenal pasti ungkapan. Ungkapan ini apa? Ataupun ungkapan, selalu cikgu sebut ungkapan menarik ataupun ungkapan bahasa indah. Ungkapan ialah sekelompok kata yang khusus untuk menyatakan sesuatu maksud, simpulan bahasa. Selalu kita sebut macam peribahasa tu ungkapan lah. Ataupun macam coran kata ataupun slogan. Bersekutu bertambah mutu. Ataupun kebersihan tanggungjawab bersama. Dia jadi macam ungkapan, satu gabungan kata yang khusus. Baik, cikgu harap pelajar-pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan kata, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Okey, kita pergi pada, tengok poster ini. Poster daripada Melaka Kini tentang membina masyarakat digital e-sukan dalam belanjawan 2020 diperuntukkan sebanyak 20 juta untuk membangunkan ataupun membina masyarakat digital e-sukan. E-sukan apa? Ini bahasa Inggeris elektronik. Elektronik. Bahasa Melayunya sukan elektronik lah. Baik, ni kita tahu iaitu Melaka telah menerajui hub e-sukan pertama negara. Hub ni macam pusat tumpuan lah. Ini contoh acara e-sukan yang dipertandingkan dalam Sukan C di Filipina tahun 2019. Ada Mobile Legend. Yang lain-lain ni cikgu tak faham sangat. Ni apa dia? AOV pelajar mesti tahu ni. PUBG dan sebagainya. Ni acara yang dipertandingkan. Jadi jangan main-main lah. Sekarang sukan ni dah dipertandingkan sampai ke peringkat dunia. Ni contohlah acara pertandingan e-sukan yang dijalankan. Tengok contoh di Malaysia kita ada kejohanan e-sukan kampus. Tengok hadiah yang ditawarkan di sini. Johan keseluruhan kampus RM50,000. Juara keseluruhan RM50,000. Semua RM50,000. Kalau permainan ni RM30,000. Jadi hadiah yang ditawarkan cukup lumayan. Jadi
Pelajar boleh menjadi jutawan sukan. Jutawan sukan. Okey, yang tu nanti kita lihat. Yang tu latihan. Jadi untuk tajuk isukan ni, apa yang bagus dengan elektronik sukan? Okey, kita lihat dalam buku teks. Buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Okey, kita boleh lihat di sini. Okey, kalau pelajar boleh download buku teks digital. Okey, yang ni tema tadi yang cikgu terangkan. Okey, ada 16 tema yang pelajar perlu pelajari di tingkatan 4. Terima kasih cikgu. Baik, tajuk hari ni, kalau yang ada buku teks, tajuk hari ni kita merujuk muka surat 6. Muka surat 6. Dalam buku teks juga ada dinyatakan teknik-teknik mencari isi, teknik membaca dan sebagainya. Banyak maklumat. Okay, tema 1 ialah merealisasikan impian. Okay. Untuk tema 1, merealisasikan impian. Berkait dengan tema sukan lah. Okay. Tema sukan. Jadi hari ini tentang kemahiran menulis, kita akan rujuk muka surat 6, jutawan sukan. Jutawan sukan, analisis maklumat dalam bahan dan kenal pasti kata, istilah, rangkai kata dan ungkapan dengan betul mengikut konteks. Isukan, apa maksud isukan? Secara umumnya, isukan ialah suatu bentuk permainan video yang dipertandingkan. Kita zoom lagi ya. Isukan ialah satu bentuk permainan video yang dipertandingkan dan dimainkan dengan penuh semangat kesukanan. Isukan telah berkembang di serata dunia dan menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Di Malaysia, isukan semakin popular dan negara kita telah pun melahirkan atlet isukan yang berdaya saing pada peringkat antarabangsa. Dalam sesi sembang santai, atlet isukan dengan peminat berbagai cerita dan rahsia kejayaan mereka berjaya dicungkil. Jadi isukan ni nampak macam apa? Istilah lah. Sukan elektronik ataupun e-sukan. Jadi ayat yang pertama ni ialah ayat definisi lah apa maksud isukan. Jadi ayat ni boleh digunakan sebagai pendahuluan karangan anda jika soalan mengemukakan tentang isukan. Tema isukan. Isukan ialah suatu bentuk permainan video yang dipertandingkan dan dimainkan dengan penuh semangat kesukanan. Kalau kita lihat di sini, semangat kesukanan. Dua perkataan. Jadi yang ni boleh dikategorikan sebagai rangkai kata. Isukan, perkataan, istilah. Dalam isukan kita ada atlet. Atlet dalam bidang sukan, istilah sukan, kita ada atlet. Yang ni istilah lah. Ada perkataan sembang santai ni. Sembang santai ni boleh dikategorikan sebagai apa kalau dua perkataan atau lebih ni? Dua perkataan atau lebih ni. Baik, dalam petikan ini, dalam sesi sembang santai atlet isukan dengan peminat ataupun dengan wartawan. Kita lihat di sini dinyatakan atlet yang pertama, Chai Yifeng ataupun Mushi, dikenali sebagai Mushi. Beliau bermain permainan multiplayer online battle arena atau MOBA.
Okay, di sini ada keterangan tentang MOBA. Jadi soalan yang ditanya oleh peminat, benarkah atlet isukan mampu bergelar jutawan? Apakah komen saudara? Okay, jadi Cik Irfan jawab. Okay, sebenarnya semakin besar pertandingan wang terkumpul yang ditawarkan juga semakin besar. Ada pertandingan antarabangsa yang menawarkan wang terkumpul yang mencecah puluhan juta ringgit. Oleh itu memang benarlah bahawa isukan mampu menjanakan pendapatan yang lumayan buat atlet sehingga mampu bergelar jutawan. Namun yang lebih penting, atlet isukan perlu berdaya tahan dan berdaya maju untuk mencipta nama hingga peringkat antarabangsa, seterusnya mengharumkan nama negara. Okey. Mengharumkan nama negara. Okey. Okey, kalau perkataan kita kata mengharumkan. Okey, nama perkataan juga kan, negara perkataan. Tapi ada perkara yang ditekankan, kepentingan menyertai bidang sukan dapat mencipta nama sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi kamu akan dikenalilah satu dunia tersebut. Okey. Dan kepentingan kedua dapat mengharumkan nama negara. Jika anda menyertai sukan dan berjaya menjuarai kejohanan dan sebagainya, akan dapat mengharumkan nama negara. Baik, seterusnya atlet isukan yang kedua ialah Ramona Azwin binti Zahrudin. Permainan yang beliau main ialah Counter Strike. Kemudian soalan yang ditanya kepada Azwin, perlibatan saudari Ramona Azwin dalam isukan ini pula bagaimana? Baik, Azwin menceritakan pada awalnya saya mendapat dorongan dan semangat daripada Allahyarham Zai Hafaris, bekas atlet isukan iaitu abangnya. Kini saya berasa kehadiran saya amat penting untuk memotivasikan lebih banyak pemain wanita. Ya, dia menjadi inspirasilah kepada pemain wanita, pemain isukan dalam kalangan wanita agar lebih berjaya daripada saya. Oleh itu, ibarat berlayar sambil memapan. Okay? Yang ini apa? Cikgu mahu pelajar kena pasti ya. Okay, oleh itu ibarat berlayar sambil memapan, saya turut membantu mereka di samping meneruskan latihan bagi memantapkan prestasi saya. Okay, itu kata-kata Azwin, Ramona Azwin. Okay, seterusnya individu yang atlet isukan yang ketiga ialah Nur Amirul bin Afandi Amtuah. Okay, peminat bertanya kepada Amirul, apakah pencapaian terbaik saudara Nur Amirul? Baik, dia menceritakan saya menjadi juara Asia Tenggara bagi age 2016 dan Cyberfest 2000 17. Pada tahun 2018 pula dia menjuarai Virtual Bundesliga Asia Tenggara. Seterusnya mara ke pertandingan dunia di Jerman. Okay? Dia telah sampai ke pertandingan dunia di Jerman. Pertandingan Virtual Bundesliga. Okay. Seterusnya kita lihat individu yang keempat, Kathy Reswaran, jenis permainannya ialah FIFA 19. Okay, soalan yang ditanya, pada pandangan saudara Kathy Reswaran, apakah kriteria utama yang perlu ada pada atlet isukan? Okay, beliau menyatakan bahawa perlu ada disiplin, kemudian amalkan gaya hidup sihat, seperti tidak merokok kan. Dan yang ketiga, mesti ada pendidikan. Ini prinsip beliau lah, Infamous 9 ni. Okay, Infamous 9. Okay, jadi daripada petikan jutawan sukan ini, cikgu mahu kamu senaraikan. Okay, mungkin berharap dah adalah tadi kamu senaraikan. Apa tadi yang kamu perlu tahu? Okay, ini perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan.
Tulis kurang-kurangnya satu perkataan ataupun dua. Ataupun rangkai kata satu ataupun dua. Istilah bersama satu atau dua perkataan. Ungkapan pun sebenarnya ada dua ungkapan kan. Tapi kalau dapat satu pun tak apa. Okay, ini sebagai latihan kamu. Okay, latihan ni nanti cikgu akan bagi. Dan kamu perlu hantar semula kepada cikgu sama ada dalam email ataupun melalui message, private message kepada cikgu. Okay, cikgu harap pelajar-pelajar faham pelajaran pada hari ini, iaitu pelajar perlu mengenal pasti kata, rangkai kata dan juga rangkai kata, ungkapan dan juga istilah. Okay, dan buat latihan yang diberikan. Okay, latihan tu ada 3 bentuk ya, iaitu ada 3. Senaraikan yang pertama, yang kedua beri maksud. Okay, apabila kamu sudah senaraikan, kamu cari maksud, rujuk kamus ataupun glosari ataupun Kamus Pro dalam apps, boleh download dalam apps Kamus Pro. Dan kemudian bina ayat. Jadi ada 3 step latihan. Pertama, senaraikan. Yang kedua, berikan maksud perkataan yang kamu senaraikan. Okay, kamu kena senaraikan 4 hingga 7. Maksudnya satu kata, satu rangkai kata, satu istilah, satu ungkapan, ataupun kamu boleh senaraikan 2 kata, 2 rangkai kata, 2 istilah dan 1 ungkapan. Kemudian berikan maksud. Kalau kamu beri 4, kamu berikan maksud setiap satu kata, satu rangkai kata, satu istilah, satu ungkapan. Kemudian berikan maksud setiap tu. Kalau berikan 5 hingga 7 perkataan pun sama. Berikan maksud setiap yang kamu senaraikan tadi dan bina ayat daripada perkataan yang kamu senaraikan. Bina ayat sendiri ya. Okey, itu sahaja latihan ini. Kamu perlu hantar hari ini juga ya. Okey. Setakat ini, cikgu harap semua faham dan dapat menjawab latihan ataupun membuat latihan yang diberikan. Setakat ini saja pelajaran pada hari ini. Sampai berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.